Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi a'adda al-jannata liman aqara walau kana 'abdan habashiyya wa 'adda an-nar liman asara walau kana sharifan qurashiyya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min 'ibadikis salihin. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اما بعد. Terima kasih kepada Fadil Muslim Majlis, khususnya pengurusi seluruh panitia puasa masjid Rahmat Luar, Sungai Rahmat Luar, khususnya muslimin muslimat ibu-ibu ayah hari ini dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita rapatkan syukuran kepada Allah Subhanahu wa taala bagi yang ke-6 daripada bulan Rajab 1436 Hijrah. Allah masih lagi menjaga usia bukan kita kelapangan kesihatan sama-sama berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini, pada pagi ini dilimpah dengan barakah yang daripada Nabi insya-Allah. Ya ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pagi ini insya-Allah saya akan bawa kepada usulan satu tajuk yang berbeza daripada tajuk semalam. Pada semalam kita di Kelang kita bicara tentang tajuk berkaitan dengan tanda kiamat. Dan pagi ini saya nak bawa kepada usulan kita nak beramal, kita nak tengok berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menyatakan kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Kamulah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Kamulah sebaik-baik umat, kamulah sebaik-baik kumpulan yang dikeluarkan untuk manusia. Ayat itu secara umum dia menunjukkan kepada semua orang Islam atas muka bumi secara umumnya. Maknanya orang Islam atas muka bumi, kamulah sebaik-baik umat daripada keseluruhan manusia yang ada atas muka bumi. Tetapi ayat itu secara khususnya ditujukan kepada insan-insan, manusia-manusia yang bergelar sahabat. Sahabat, maksud sahabat ni sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kerana ayat tersebut turun kepada mereka. Betul? No? Satu. Dan ayat ibu-ibu yang mana baca Quran, selalu kita akan bertemu dengan ayat ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, hai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman. Bila kita sebut ayat tersebut, ayat itu secara umum untuk semua orang Islam, orang yang beriman di muka bumi ini. Tapi ayat itu secara khusus tuju kepada manusia yang bergelar sahabat. Sebab ayat itu turun sewaktu mereka bersada bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita tengok daripada dua dalil tersebut, termasuk satu dalil yang lain, baginda bersabda, la tasubbu ashabi, kamu jangan kutuk, maki, cerca sahabat-sahabat aku. Lau anna ahadakum, kalau satu-satu manusia daripada kamu, kalau siapa-siapa di kalangan kamu ni, anfaqa mithla uhudin dhahaban, kamu sedekah emas besar gunung Uhud, kamu sedekah emas besar gunung Uhud, ma balagha mudda ahadihim, kamu takkan dapat capai nilai, kamu takkan sama nilai, sama level, sama kedudukan dengan sahabat aku yang sedekah satu juta, wala nasifah, ataupun setengah juta. Sahabat aku sedekah setengah juta tidak sama level dengan kamu yang sedekah emas besar gunung. Dan ini yang saya bacakan tadi menunjukkan kelebihan, keistimewaan manusia yang bergelar sahabat. Sebab itu pagi ini saya nak bawa kepada ibu sekalian, kita nak sentuh berkaitan dengan sahabat. Dan pagi ini untuk memudahkan perbicaraan kita, kalau nak bicara sahabat, sahabat ramai. Ada ulama mengatakan sahabat hampir 120,000 orang di muka bumi. Jadi nak bicara 120,000 orang dalam tempoh masa sejam ni tak ada sangat. Cuma pagi ni saya nak bawa fokus silat. Kita bicara tak banyak dua orang. Kita nak bicara tentang dua orang sahabat yang pernah hidup pada zaman Nabi SAW. Dan daripada dua orang ni, saya akan sebut satu sifat. Sahabat yang pertama, kita tiru
satu sifat yang mulia yang ada pada diri beliau. Sahabat yang kedua pun kita tiru satu sudah sifat yang mulia yang ada pada diri beliau. Boleh tak? Buat cemahan. Boleh tak? InsyaAllah. Mudah-mudahan apa yang dipesan oleh Rasulullah SAW kita boleh amalkan dalam kehidupan. Baginda bersabda, ashabi kan nujum, walaupun hadis ini dhaif, tapi untuk fadail amal tidak ada masalah. Ashabi kan nujum, sahabat aku ni macam bintang. Bi ayyihi muhtadaitum, mana-mana sahabat aku yang menunjukkan kepada kamu satu-satu perkara, ihtadaitum, ambillah dia sebagai petunjuk. Sahabat, bahasa kampung kita sebut, sahabat aku buat apa pun kamu tirulah, kamu ikutlah. Sebab itu pagi ni kita tak mau bicara banyak, kita bicara dua saja. Dan sahabat yang saya nak sebut pada pagi ni, baginda sendiri pernah bersabda secara khusus, ihtadu billadzina min ba'di. Nabi kata, ikut orang-orang yang datang selepas daripada aku. Siapa? Abu Bakar wa Umar. Sebab itu pagi ini insyaAllah saya akan bawa tentang dua orang sahabat Nabi SAW ni. Kita akan bicara tentang kisah hidup mereka dan apa sifat yang kita perlu tiru daripada dua orang sahabat yang cukup-cukup mulia. Boleh tak tentu ni? Boleh memang kita simple dia sahaja, insyaAllah kena bertengok insyaAllah. Baik, sahabat yang pertama yang kita nak bicara pagi ini, ambil dulu maklumat ni usilan, sebab maklumat ni jarang dibicarakan. Sahabat yang pertama namanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar ni asal namanya sebelum dia masuk Islam. Sebelum dia masuk Islam, nama asalnya Abdul Ka'bah. Abdul maksudnya hamba, Ka'bah adalah. Jadi namanya sebelum dia masuk Islam namanya Abdul Ka'bah. Sahabat Nabi SAW yang nama Abdul Ka'bah ni, setakat yang saya jumpa riwayat dua orang sahabat Nabi waktu zaman jahiliyah, nama mereka Abdul Ka'bah. Yang pertama Sayyidina Abu Bakar, nama asal dia Abdul Ka'bah, kemudian ditukar kepada Abdullah. Yang kedua yang ayat dengar, Abdul Rahman bin Auf. Abdul Rahman bin Auf, nama asal dia pun Abdul Ka'bah. Bila dia masuk Islam, Nabi tukar kepada Abdul Rahman. Boleh kasih sedekah ni? Tengok senyap. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, nama asal dia Abdul Ka'bah. Bila masuk dalam Islam, baginda tukarkan nama beliau kepada Abdullah. Sebab itu masyhur dengan panggilan Abdullah bin Abi Quhafah. Abdullah bin Abi Quhafah. Abi Quhafah tu ayah Sayyidina Abu Bakar. Boleh dapat saya kata selesai. Sayyidina Abu Bakar muda 2 tahun daripada Nabi SAW. Muda 2 tahun daripada baginda SAW. Tak nampak Ustaz? Baik, kalau rasa macam tu payah saya buat gambaran macam ni. Waktu baginda SAW lahir, Sayyidina Abu Bakar belum lagi lahir. Boleh kalau susu macam tu. Waktu baginda berusia 2 tahun, Sayyidina Abu Bakar lahir. Waktu baginda SAW kahwin dengan Siti Khadijah usia 25 masa tu kahwin. Sayyidina Abu Bakar masa tu 23. Anak muda masa tu. Waktu baginda dilantik menjadi Rasul, yang kita dengar orang pertama masuk Islam Sayyidina Abu Bakar, orang yang pertama masuk Islam Sayyidina Abu Bakar, waktu tu usianya 38 tahun. Jadi Sayyidina Abu Bakar masuk Islam 38. Bukan umur 21 masuk Islam, 38 masuk Islam. Waktu Nabi SAW berhijrah ke kota Madinah, yang ustaz-ustaz selalu cerita, baginda pergi dengan Sayyidina Abu Bakar, masuk dalam gua Sur, kena gigit dengan binatang bisa, dan kemudian Sayyidina Abu Bakar tidur. Nabi SAW tidur atas paha Nabi SAW. Nabi SAW tidur atas paha Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar kena gigit binatang bisa. Waktu tu usia Sayyidina Abu Bakar 51. Tu waktu layan Nabi SAW. Waktu dalam peristiwa hijrah tu, minta maaf, Sayyidina Abu Bakar jalan di depan, kadang-kadang dia berjalan di belakang, kadang-kadang dia ke depan balik, kadang-kadang dia ke belakang balik. Dalam peristiwa hijrah tu, bila baginda SAW tanya, "Hai Abu Bakar, kenapa kamu sebentar ke depan, sekejap ke belakang, sekejap ke depan, sekejap ke belakang?" Sayyidina Abu Bakar jawab, "Ya Rasulullah, in qutiltu ana wa ana wahidun." Kalau aku yang terbunuh dalam perjalanan ni, aku seorang. Kalau aku mati dalam perjalanan ni, aku seorang.
kutilta anta, tapi kalau kamu yang terbunuh dalam perjalanan ini ya Rasulullah, halakatil ummah, satu umat akan binasa. Sebab itu aku duduk di depan, kadang-kadang ke belakang, kadang-kadang ke depan, kadang-kadang ke belakang, nak jaga batang tubuh Nabi SAW daripada dimudaratkan oleh siapa-siapa. Waktu dia jaga tu umurnya 51. Pak Islam, umur pandang daripada Islam. Rasulullah masuk perang Badar, usia Rasulullah 55. Sayyidina Abu Bakar masuk perang Badar 53. Kita duduk sembang 3 tahun lagi nak bincang. Kita 50 lebih tu duduk sembang, aku nak bincang dah, aku tak larat dah, aku nak bersara dah, aku lepas ni nak buat. Sahabat 53 baru start masuk perang. Faham maksud tu? Sayyidina Abu Bakar dilantik menjadi khalifah usia 61. Dan beliau wafat 63. Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah 61, wafat 63. Sebab tu semalam saya sebut di masjid Ridwan, saya sebut Rasulullah dengan 4 khulafa Rasyidin, Rasulullah SAW, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, 5 manusia yang utama ni. 4 daripada mereka meninggal dunia 63. Semua serupa 63. Rasulullah wafat 63, Sayyidina Abu Bakar 63, Sayyidina Umar 63, Sayyidina Ali pun 63. Sayyidina Osman belajar sikit 82. Baginda bersabda, a'mar wa ummati ma baina 60 wa 70. Umur umat aku ni 60 ke 70 hari. Dia tak boleh dah nak lajak sampai 100 lebih. Kalau ada pun rezeki. Tapi kalau majoritinya umumnya 60 ke 70 hari. Sebab itu siapa yang ada ayah, ada mak yang belum masuk kategori 60 tahun ke atas, itu yang sebesar malam khidmat bagi lebih. Siapa yang ada mak ayah yang mencecah 60 lebih dah, masa dah masuk dah fasa. Dan siapa yang berada dalam kuliah kita pada hari ini yang 60 lebih, step by. Yang marah dengan orang tengah hari ini mudah. Yang kita marah dengan orang. Semua dah 63. Baik. Apa sifat Sayyidina Abu minta maaf? Sayyidina Abu Bakar isteri dia 4. Isteri 4, anak 6. 3 laki-laki, 3 perempuan. Itu Sayyidina Abu Bakar. 2 orang isteri dia kahwin waktu zaman jahiliyah. 2 orang lagi dia kahwin waktu zaman dia Islam. Jadi isteri dia 4. 4 tu sekaligus kan? Tidak. Nah, tidak. Tapi keseluruhan isteri dia 4 orang sahaja. Anak dia 6. 3 laki-laki, 3 perempuan. Dan saya sebut tajuk ni bukan apa kita nak bagi clear kan? Antara anak Sayyidina Abu Bakar yang masyhur, yang famous, yang sampai pada kita ni, yang pertama sekali Aisyah, isteri Nabi SAW. Satu. Yang kedua, ada seorang lagi anak perempuan Sayyidina Abu Bakar, namanya Asma binti Abi Bakr. Betul? Asma satu, Aisyah satu. Cuma kita nak pesan pada pagi ni, ibu kepada Asma dengan ibu kepada Aisyah adalah orang yang berbeza. Yang ni kena bagi faham. Sebab nanti ayah-ayah bila mengaji, ayah-ayah mengaji dengan ustaz yang baca hadis berkaitan dengan tajuk anak-anak dengan ibu bapa yang bukan Islam. Macam mana anak-anak yang Islam nak layan mak bapa yang bukan Islam. Bila bicara tajuk tu, pasti akan jumpa hadis Aisyah dengan, minta maaf, hadis Asma dengan mak dia. Sebab Asma, mak dia tidak Islam. Asma ni mak dia tidak Islam. Aisyah ibunya Islam. Beza. Sebab tu nanti jumpa siapa mengaji tajuk hubungan tentang kekeluargaan, hubungan anak dengan mak bapa Islam, anak Islam, mak bapa bukan Islam, macam mana cara nak layan. Nanti ada pada hadis Asma. Kita nak sebut hadis Asma tu dengan mak dia saja. Mak dia bukan Islam. Aisyah mak dia Islam. Jadi mereka adik-beradik satu ayah. Mak beza. Boleh ke saya contoh ni? Kita nak bagi kenal, lama dah duduk semayang tarawih, duduk selawat sebut nama Abu Bakar. Lama dah duduk cakap Abu Bakar. Lama dah duduk dengar khalifah yang pertama. Tapi
Tapi kisah hidup beliau satu kita dah tahu. Cakap tahu nama Abu Bakar, semua kira Abu Bakar. Sayang. Orang Melayu kata tak kenal maka tak cinta. Kalau kita pergi kenal dulu. Boleh no? Baik, selesai. Apa sifat Sayyidina Abu Bakar yang kita nak tiru pada pagi ini? Apa sifatnya yang mulia yang kita nak tiru pagi ini? Sifat mulia beliau banyak. Kita tiru satu ya. Apa dia Ustaz? Saya terjemah luar pilih boleh dalam bahasa ni. Sifat Sayyidina Abu Bakar yang cukup hebat ini, beliau Sayyidina Abu Bakar ini telan bulat-bulat apa yang mari daripada Nabi SAW. Itu sifat yang cukup hebat yang ada pada Sayyidina Abu Bakar. Dia telan bulat-bulat, dia terima bulat-bulat apa yang mari pada Nabi SAW. Nabi sebut apa pun, terima. Nabi sebut hukum macam ni, terima. Nabi buat turun arahan macam ni, terima. Buat turun kenyataan macam ni, terima. Baginda sebut apa pun, semua Sayyidina Abu Bakar terima. Pun tak ada, pun tak ada, petikai, jom sekali. Faham maksud saya tu? Tak ada langsung, tak ada langsung. Baginda SAW waktu mula-mula bawa Islam, Nabi bersabda hadis ni, baginda bersabda, ma da'u ahadan ila Islam. Aku ni bila ajak orang masuk dalam Islam, illa wa kan 'indahu kawatun. Ada yang dengar Islam ni lari bentar balik, ada. Dia dengar aku cakap tentang Islam, dia lari balik, mundur, lari bentar balik, tak tenang. Ada yang dengar, fikir dulu, betul ke ni? Muhammad cerita ni betul ke? Ada hak jenis macam tu. Dan Nabi sebut wataradadun, ada yang jenis bolak-balik. Nabi kata illa makanat min Abi Bakrin, melainkan seorang yang tak ada sifat ni, Abu Bakar. Waktu aku cerita pada dia, hina zakartuhu anhu, waktu aku cerita pada Sayyidina Abu Bakar, ma taradada fihi, dia sikit pun tak ada bolak-balik. Dia dengar, dia telan bulat-bulat apa aku kata. Sifat ni kita nak minta tiru saja. Sifat ni kita nak minta tiru. Tiru tu maksud tiru macam mana Ustaz? Baik, mudahnya macam ni. Apa yang datang daripada Quran, apa yang datang daripada Nabi SAW, apa yang datang daripada ulama, apa yang datang daripada ulama, tiga. Quran, hadis, ulama. Sebab ulama sahaja yang faham Quran dan hadis. Betul? Kita hak mekanik, kita hak tokek, kita hak buat syarikat, kita tak erti Quran hadis. Takat baca Quran, baca hadis, baca terjemahan, yang tu bukan kira erti Quran hadis. Orang yang erti Quran dan hadis ni maksudnya orang yang memang mendalami ilmu dalam bidang tersebut. Memang erti bahasa Arab, erti nahwu, saraf, balaghah, mantiq, erti ilmu ulum Quran, erti tentang istilah-istilah Quran, jarah wa ta'dil, nasakh mansukh, am khas, mutlaq, muqayyad, erti belaka tajuk tu. Kalau hadis pula erti hadis, ulum hadis, ilmu dirayah, ilmu riwayah, erti belaka tentang ilmu hadis, itu baru dikira orang yang mendalami dalam ilmu tersebut. Tamakin dalam ilmu tersebut. Jadi yang menguasai ilmu Quran dan hadis ni ulama. Jadi poin mudah kita sebut di sini, Quran, hadis, ulama. Apa yang mari pada Quran, apa yang mari pada hadis, apa yang mari pada ulama, kita minta lepas ni tiup bulat-bulat macam sifat Sayyidina Abu Bakar. Telan bulat-bulat apa yang mari ni. Ataupun kita guna satu perkataan mudah, apa yang mari pada agama, telan bulat-bulat. Walaupun kadang-kadang benda yang kita dengar tersebut bercanggah dengan akal kita, telan kita. Sayyidina Abu Bakar telan. Sayyidina Abu Bakar telan. Sebab itu dapat gelaran As-Siddiq. Waktu balik daripada Isra' wal Mi'raj, baginda cerita ke pokok Quraisy, orang Quraisy, semalam aku berjalan ke Masjidil Aqsa Palestin, patah balik lagi. Satu malam pergi dan balik dalam satu malam. Pokok Quraisy ni pakat gelap. Betul ke Muhammad ni? Kami pergi balik sebulan. Macam mana dia boleh pergi patah balik satu malam? Pokok Quraisy ni tak puas hati, jumpa dengan Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar, kawan-kawan Muhammad. Dia cerita dia pergi ke Masjid Al-Aqsa, patah balik satu malam. Cuba tengok jawapan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar mengatakan, kalau Muhammad menceritakan yang lebih daripada itu pun aku percaya. Muhammad cerita lebih daripada itu pun aku percaya. Apa kata?
Padahal kalau kena logik akal tu, tak kena logik di akal tu, tapi telan terima. Sifat ni kita nak minta ilmu ni, kena ilmu. Kita nak minta ayat-ayat guru sekalian yang ada di sini, apa saja yang datang daripada agama, ada dalil, ada bukti, ada hujah, telan pula-pula sudah, walaupun tak diterima, ataupun walaupun akal kita tak boleh nak menerima benda tersebut, terima sudah. Ayat-ayat yang ada di sini, Islam ajar kepada kita supaya apa? Allahumma salli ala Muhammad, buat tanggungjawab. Islam terus sembahyang 45 waktu, sembahyang sudah. Jangan payahlah, susahlah, nak bergerak payahlah, buang masa. Jangan. Islam suruh buat, ada sebab Islam suruh buat tu, buat sudah. Ibu-ibu di belakang, Islam kata apa? Tutup aurat, tutup sudah. Jangan tu kata payah, susah, tak maulah, buat sudah. Pasal Islam suruh, kita ikut sudah sifat Sayyidina Abu Bakar, telah pula-pula. Ayat-ayat yang ada di sini, Islam suruh orang lelaki-lelaki tanggungjawab sebagai orang lelaki-lelaki beri nafkah. Dan orang lelaki-lelaki, nafkah yang dia wajib bagi pada isteri dia ada 5. Maksudnya siapa di sini jadi suami, 5 nafkah ni wajib dia kena jaga. Nombor 1, makan minum. Makan minum isteri, suami kena tanggung. Sebab tu ingat nanti lah. Yang kedua, alat-alat mandian, sabun, ubat gigi, shampoo, lifebuoy, hotel, bilik. Itu semua tanggungjawab suami, tanggungjawab suami. Islam tetapkan macam tu. Kita nak buat macam mana? Yang ketiga, ubat-ubatan. Maksudnya ubat dalam rumah, ubat kepada isteri, ubat untuk anak-anak, itu tanggungjawab suami tu. Suami kena sediakan. Nombor 4, pakaian. Pakaian isteri, suami wajib tanggung. Berapa banyak Ustaz? 2 helai setahun. 2 helai setahun. 2 helai ni maksudnya 2 helai baju dah. Maksudnya 2 persalinan lah. Daripada tudung sampai ke kasut, 2 helai setahun. Maksudnya 2 persalinan setahun. Bahasa mudah kita boleh sebut, isteri kita wajib dapat pakaian baru 6 bulan sekali. Sama ada ayah bawa dia pergi ke IOI mall juga, pergi beli. Tengok IOI. Ataupun ayah yang bagi duit, suruh dia pergi beli sendiri pun boleh juga. Yang penting setahun dia kena dapat pakaian baru 2 kali. Sekali dengan beg tangan buat semua sekali dia dapat. Ustaz, kalau suami kami jenis misalnya, minta maaf, isteri saya Ustaz bukan dekat setahun 2 kali Ustaz, dia minggu beli baru. Kalau dia minggu beli baru, suruh dia beli pakaian yang sendiri. Itu okey lah. Macam tak setuju pun nampak. Tak, memang hukum kata macam tu, saya nak buat macam mana. Nombor 5, rumah, tempat tinggal. Suami wajib sediakan tempat tinggal untuk isteri. Sama ada beli rumah tersebut, rumah beli, ataupun rumah sewa, itu tanggungjawab suami. Suami kena bayar bil estro, bil api, bil air, lagi indah water, apa lagi cukai ke apa, itu semua tanggungjawab suami. Mana boleh pakai bil isteri ke? Malaikat kalau isteri reba, itu tajuk lah. Isteri kalau reba, itu tajuk lain. Tapi tanggungjawab, itu tanggungjawab suami. Banyak hari ni orang lelaki bila dia kahwin, tanggungjawab tu pun dia tak buat. Tanggungjawab itu pun tak selesai. Makan minum di rumah, pakai duit isteri. Duit rumah, duit isteri. Barang-barang dalam rumah, semua yang isteri punya. Habis tu duit suami buat apa? Dia berhabis tukar spoiling baru. Mana spoiling baru, semua dia pasang. Spoiler dia pasang baru, skirt dia pun baru. Faham ke saya kata? Habis tu nak buat macam mana Ustaz? Sebab tu kita kata dalam tu ni, hukum ni mula-mula buat macam mana? Hukum ni ditetapkan oleh Islam. Boleh buka dalam Bi'anul Zalimin Syekh. Islam tetapkan seorang perempuan, ibu-ibu di belakang. Kita nak pesan, hukum dah tetapkan kepada kita mestilah ibu-ibu sebagai seorang perempuan, sebagai seorang isteri, kena taat pada suami. Taat. Baru dia ada seorang makcik wah, dia kata, Ustaz, saya nak tanya hukum Ustaz. Apa hukumnya kalau saya sebagai orang perempuan Ustaz, saya boleh tiang?
Letik banyak. Duk letik Ustaz. Saya duk letik di rumah. Kemudian suami saya senyap. Ya, sepatutnya dia tak jawab Ustaz. Apa hukum dia Ustaz? Berdosa dah saya. Saya jawab pada dia, makcik, kalau makcik duk letik dekat suami makcik jawab. Suami makcik jawab letiran makcik tu. Makcik masa tu dia kira lulus. Maksud suami dah menyakitkan hati dia. Makcik dah menyakitkan hati suami masalah. Kalau suami makcik senyap, makcik selamat. Tapi makcik kena ingat juga, hati dia marah ataupun tidak. Kalau hati dia marah, makcik juga dikira derhaka pada dia. Dia sama macam orang lelaki, ayah buat pada mak mulut tak kata apa, tapi hati dia berasa sopan. Kan kita orang lelaki bila mak berasa dengan apa yang kita buat, mak tersentuh hati, mak berasa hati, mak kecil hati dengan perbuatan kita orang lelaki ni, sama aja hukumnya. Macam tu juga orang buat. Ni sehari 14 kali belajar. Tunggu. Islam tetapkan macam tu. Nak buat macam mana? Kita sebagai orang Islam telan bulan-bulan. Faham maksud saya? Kita nak sebut pasal benda dia macam tu. Baru ni saya mengajar tadi sunnah Nabi SAW. Benda simple-simple dia. Baginda SAW larang kita makan muttaqi'an ni, makan bersandar macam ni. Nabi tak bagi ni, makan bersandar macam ni Nabi tak bagi. Satu. Yang kedua, kalau boleh ikhtiar tengok, boleh tak lagi. Okay. Yang pertama, makan bersandar macam ni makruh. Nabi tak suka makan bersandar macam ni. Yang kedua, baginda suka kalau kita makan di bawah. Walaupun di rumah ayah-ayah, ibu-ibu ada kursi yang begitu hebat, sekali-sekala pakailah makanan dan kursi itu apa semua. Tapi kalau boleh sekali-sekala try makan di bawah. Hampa tikar, hampa saprah ataupun suah kabar tu, hampa di bawah, makan di bawah silam. Baginda suka makan di bawah. Dua. Yang ketiga, baginda bila waktu makan, minta maaf bangsa ni kasar sikit. Baginda bila makan je lah, baginda larang kita makan Allah Muhammad. Tak lupa. Tak. Baginda SAW seorang manusia yang tidak pernah order makanan. Itu di antara sifat Nabi SAW. Baginda bila makan, baginda tidak pernah order makanan pada isteri. Tidak pernah order sebarang makanan pada isteri. Isteri hidang apa, yang itulah baginda makan. Kalau isteri hidang 3 menu, 3 menu itulah Nabi makan. Kalau isteri hidang 1 menu lah Nabi makan. Kalau tak ada menu, Nabi puasa. Minta order, tak ada. Tak pernah baginda minta order. Bawa yang masak pedas satu, tak ada. Buat, tak ada. Isu tu tak ada. Kita hari ni Muslim duduk dalam rumah, order saja. Sampai-sampai di rumah balik lagi order dah. Nampak? Test jawab. Tak ada apa yang order dah. Nabi SAW tak order, subuh dah. Nabi tak order. Apa je tu akhlak Nabi SAW, cukup cantik. Oh dia benar Ustaz, tak boleh order, rugilah kami. Dah, telan dah. Itu yang kita kata telan. Walaupun nampak tak masuk di akal kita. Baginda bila makan, antara akhlak baginda Nabi SAW, baginda tak pernah komplain. Yang ni saya minta tolonglah, tapi minta maaf, orang KL ni saya tak tahu budaya dia macam mana. Tapi kami di Pulau Utara ni, budaya ni cukup banyak. Dia makan, kalau benda tu sedap, dia puji. Tapi kalau perkara tersebut makanan tu tak sedap, dia komplain. Contoh macam ni lah contoh. Ni. Isteri dia bancuh teh tarik dalam barang. Bila minuman tu sedap, dia minumlah. Tapi bila minuman tu tak sedap, apa dia buat? Dia letak. Cantik lah, letak. Tinggal tu cantik lah. Tak minum tu tak apa lah. Tapi mulut dia kata, ni, 2,000 kilo tu balik. Tak boleh dia dah cakap betul nak, tak boleh. Dia makan sup ataupun gulai, bila makan gulai masin, dia boleh kata ni, 2 garam 20 kilo tu balik. Buku garam 20 kilo dalam ni. Tak boleh. Ma'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-ta'ama qattu. Nabi sekali pun tak pernah menghina makanan. Idza ishtaha syai'an, bila Nabi suka satu-satu makanan, akalahu, Nabi makan.
Wa in karihahu, tapi kalau Nabi benci satu-satu makanan, tarakahu, Nabi tinggal. Nabi sikit-sikit pun tidak mencerca makanan tersebut. Kamu cerca makanan, kamu dikira menghina makanan. Kalau dalam kitab sebut tidak beradab dengan rezeki Allah, itu bahasa kita ada. Kalau bahasa kita ni, itu dia biadab dengan rezeki. Jadi manusia macam ni. Kamu tidak suka satu-satu makanan, tinggal. Tak boleh makan, tinggal. Kita pergi kedai makan, tak boleh makan Ustaz. Saya makan masin sangat Ustaz, makanan yang dia masak, tinggal. Ustaz, nasi goreng dia pedas Ustaz, pedas, tinggal. Cukup. Jangan komplain dia. Ustaz, kami nak bagi maklumat dekat doktor yang buat tu. Kalau nak bagi maklumat kat dia, pergi jumpa dah. Pakcik goreng nasi ni pedas sikit. Okey, selesai. Saya tak boleh makan, selesai. Duduk Ustaz, sambil berjalan semua pada kedai makan, duduk mati. Masuk, tak tu. Air manis sangat. Tu. Kami di Pulau Pinang, budaya ni selalu terjadi waktu makan kenduri. Waktu kenduri kahwin je lah. Soalan tu jadi. Yang datang makan kenduri itu, makan kenduri silat daging kuliah. Daging kenduri itu lihat. Bila lihat, dia tak makan. Tak makan, dia tinggal dalam pinggan. Tak apalah, tinggal dalam pinggan tu tak ada masalah. Cantiklah perbuatan tu. Tapi sebentar lagi dia naik motor. Dia suami isteri naik motor ke naik kereta tu, waktu balik tu. Waktu duduk atas kereta tu, duduk kereta lah kat daging. Daging dia. Tak boleh. Macam tu buat dah macam nampak dia. Semua kena tak boleh lah, tak boleh. Nampak macam mana silat? Baginda, ajaran Nabi SAW macam tu. Kita sebagai umat baginda, telan sudah. Kalau nak jauh kipat Sayyidina Muhammad, telan. Satu lagi ujian ni, lepas makan ni, isap jari. Isap jari sunnah. Isap jari lepas makan sunnah. Lepas makan, isap. Bukan maksud isap lama-lama ke tak. Itulah maksud dia jilat jari. Sunnah. Dulu orang menghina, teman beberapa ramai orang menghina sunnah isap jari lepas makan, jilat jari lepas makan. Sekarang ini bila orang dah buat pengkajian, orang dah siap-siap, orang dah korek rahsia kelebihan, apa hikmah buat benda ini? Rupanya sekarang orang jumpa. Rupanya dalam mulut kita ada satu enzim, ataupun enzim yang disebut amylase dalam ni. Tapi di jari manusia ni, Allahu Akbar, kuasa Allah, Allah jadikan enzim tersebut ada 10 kali ganda lebih kuat daripada yang ada di dalam mulut. Maknanya seorang manusia bila dia makan, selesai makan, dia isap jari macam tu, dia cepat buang air besar, dia tidak kena masalah sembelih. Makan, dia cepat buang, makan, cepat buang, makan, cepat buang. Sedangkan ulama pepatah Arab menyatakan al-ma'idatu ra'sud-dar, perut ni lah punca semua jadi titik. Penyakit ni dia punca daripada perut, daripada makanan. Sebab kita simpan lama dalam perut. Bila orang buat kajian, orang lupa Allah isap jari. Orang kita berapa ramai yang leceh isap jari. Sini tak ada kan? Kan leceh juga tak boleh menang. Ini satu lagi, saya tengah marah. Baginda pesan, bila makan, selesai makan, yang ni saya minta kalau boleh buat di rumah semua, di rumah. Kalau di kedai makan jangan buat lah, di rumah kenduri pun jangan buat lah, di hotel lagi jangan buat lah, ya? Takut sekali jadi fitnah. Tapi kalau boleh di rumah, waktu makan di rumah tu buat. Selesai saja makan, kita basuh tangan. Selepas basuh tangan, bayangkan ni kita bersilau, ni tapak kaki kita, ni tapak kaki, ambil tangan yang basah tu buat begitu. Sapu tapak tangan yang basah tu pada tapak kaki. Boleh? Ustaz kotor. Ya, jadi kotor kan kotor. Ustaz, kotor dah saya mengajar lagi. Ada makcik tu kata macam tu. Saya mengajar dia. Saya kata makcik, lepas habis makan, antara sunnah Nabi SAW dalam kitab Syarhus Salikin bab yang ke-10 tentang akhlak Nabi SAW ada sebut tajuk ni.
Baginda menjadikan wamadihu tapak, minta maaf, sapu tangan Nabi SAW, tapak kaki. Baginda tu buat dia. Maksud dia lelang tangan dengan tapak kaki. Ada makcik tu kata apa? Dia kata, Ustaz, motong saya. Dia jawab tu dia kata, Ustaz, potong saya. Saya jawab pada makcik, kalau benda tu potong, Nabi tak suruh. Kalau benda tersebut jijik, Nabi tak suruh kita sapu je. Kalau benda tersebut tak ada faedah, Nabi tak suruh kita buat. Kalau benda tersebut tak ada manfaat, Nabi tak suruh kita buat. Jadi bila baginda suruh kita buat, pasti ada manfaat, pasti ada kelebihan, pasti ada hasil. Cuma kita ada tak tahu. Tak ada kita minta kalau boleh lepas ni pakai buat. Tapi buat dia rumah sudah. Kalau pergi kedai makan, lepas makan tu puluh sapu di kedai kaki tu, tak gitu kedai lemak boleh. Tapi yang saya kata, buat sunnah ni di rumah dahulu. Kita minta telan dulu. Telan. Boleh? Boleh ke saya cerita macam ni? Macam apa? Ayah-ayah duduk, minta maaf lah. Kita upgrade sikit, naik sikit. Ayah-ayah duduk di rumah taman. Di sini semua banyak hidup dalam keadaan suasana taman. Kita nak pesan lagi jalan. Saya di Pulau Pinang, kita banyak mengajar tentang tajuk adab hidup berjiran. Di antara adab hidup berjiran yang Nabi SAW sebut dalam hadis riwayat Mu'az bin Jabal, riwayat daripada Imam Tabrani. Saya terjemah Melayu itu senang. Baginda pesan, apabila kamu hendak membangunkan rumah, hendak menambahkan rumah kamu, Nabi kata minta izin kepada jiran terlebih dahulu. Ayah-ayah yang duduk rumah taman, ayah-ayah nak tambah sikit dekat anjung depan rumah kita, dekat pos kereta tu, kita nak tambah buat bilik yang baru contoh. Ataupun di sebelah belakang kita nak tambah dapur, ataupun kita nak pernaik setingkat lagi rumah kita tu, nak buat renovation tu, kena minta izin pada jiran. Minta izin tu maksudnya macam mana Ustaz? Pergi ke rumah jiran, bagi tahu, ni aku nak tambah sikit apa anjung di depan ni, aku nak tambah sikit bilik di depan ni, nak tambah sikit dapur di belakang ni. Cuma nak minta maaf lah kalau rumah kamu lepas ni gelap sikit ke, cahaya tak sampai ke, saya minta maaf banyak-banyak lah. Saya perlu untuk tambah mana ni. Kena bagi tahu dulu pada jiran. Tapi berapa ramai tambah rumah, buat renovation rumah, tak minta izin pun pada jiran. Hukum Islam kata macam tu. Faham saya duk kata Ustaz, itu rumah kami Ustaz, rumah sendiri, guna pun duit sendiri, tak guna kupang pun, tak pakai kupang pun duit jiran. Betul, tapi kena minta izin. Macam pakai buat rumah tak minta izin, dia nampak kaya orang sombong. Islam kata macam tu kan Ustaz? Ya, hukum dalam Islam kata macam tu tentang adab hidup berjiran. Habis itu Ustaz, kalau kami lepas ni nak tambah rumah baru Ustaz, okey, bagi tahu pada jiran dulu kamu tambah. Kalau dah tambah selama ni Ustaz, kami tak tahu pun kata kena minta izin tu, dah tambah dah lah Ustaz ni. Mudah ya. Lepas ni kita minta jumpa jiran, minta maaf dengan dia. Minta maaf nak, kalau saya tambah rumah selama ni, rumah kamu di sebelah ni jadi gelap sikit, minta maaf nak. Kenapa minta maaf? Buat macam mana? Tak tolong jalanan, tak tolong. Baginda bersabda, la yadkhul jannah man la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Tak masuk syurga, tidak akan masuk syurga siapa yang membuatkan, pasal mula saya nak kasih jenak, la ya'manu jaruhu, jirannya jadi tidak senang dengan sebab keberadaannya dia di situ. Cuma nak saya nak terjemah ayat dia bagaimana. Nabi kata tidak masuk syurga siapa yang duduk di satu-satu tempat, jiran sekeliling dia jadi tak tenang dengan sebab dia. Dia duduk di situ, jiran jadi huru hara. Dia duduk di situ, jiran jadi sebabuk. Dia duduk di situ, jiran susah hati. Sebab dia suka menyakitkan jiran. Jangan jalan. Minta maaf nanti buka bawah je. Semangat. Kasih orang main rakam. Semangat. Allah. Tak masuk syurga itu tidak masuk syurga terus kan? Tidak masuk syurga bersama dengan orang-orang yang awal.
Maksudnya masuk surga lambat sebab banyak perbicaraan. Tapi itu kami sebagai orang beriman, kita telan juga banyak hukum. Kalau telan boleh belum? Ya, fokus kita ada setuju satu contoh kita boleh. Saya mengajar kita banyak pakai prinsip sifat yang dalam Quran. Dalam Quran ada 4 sifat. Sifat nombor 1 ahkam, hukum hakam. Sebab itu dalam Quran ada ayat yang berbentuk hukum hakam. Banyak ayat hukum hakam. Yang kedua, dalam Quran ada tazkirah, ayat-ayat yang berbentuk peringatan, cerita tentang syurga, neraka, kiamat. Yang ketiga, dalam Quran ada satu sifat yang disebut sebagai qasas. Qasas ni cerita. Sebab itu dalam Quran banyak cerita-cerita. Apa tujuan Allah datangkan cerita-cerita seumpama tu? Nak bagi pengajaran kepada umat Islam, umat akhir zaman. Dan yang keempat, dalam Quran ada siasah, ayat-ayat yang berbentuk siasah. Siasah ni maksudnya tata cara mentadbir, cara nak mentadbir. Nak takbir diri macam mana, nak takbir keluarga macam mana, nak takbir masyarakat macam mana, nak takbir negeri macam mana, nak takbir negara macam mana. Lagi perkataan siasah ni orang sebut politik. Jadi dalam Quran dia ada 4 sifat. Sebab itu siapa tolak politik dalam Islam, tolak politik dalam Islam, dia seolah-olah dah tolak sebahagian besar ayat dalam Quran. Kalau dia kata politik mana ada dalam Islam, mana ada politik dalam Islam, dia dah tolak ayat Quran yang ada dalam Quran. Cuma dia tak pasal. Sebab ayat Quran ada ayat yang bersifat politik, bersifat tata cara mentadbir. Macam mana nak mentadbir? Saya daripada 4 sifat ni, saya ambil satu, saya ambil qasas. Sebab itu kita mengajar banyak, kita pakai qasas, cerita. Mengajar banyak cerita. Walaupun hadis yang saya cari, hadis yang berbentuk cerita. Sebab senang. Itu saya punya metod pengajaran senang, penyenumak. Baik. Satu cerita sila last sebelum kita nak masuk sahabat yang bodoh. Cuba kita tengok macam mana Nabi SAW telan bulan-bulan apa yang mari pada Quran. Saya bagi satu contoh. Satu hari ada seorang sahabat mari jumpa Nabi SAW. Dia kata, "Ya Rasulullah, adik aku ni sakit perut. Adik aku ni sakit perut." Bagi tahu SAW sebut pada lelaki ni, kamu balik, kamu bagi adik kamu minum madu. Hanin madu. Bagi dia minum madu. Hamba Allah dia balik, bagi adik dia minum madu. Selesai minum madu, dia patah balik kepada Nabi SAW. Dia kata, "Ya Rasulullah, adik aku selepas minum madu ni nampak gaya lebih teruk daripada tadi. Tadi sakit juga, tapi lepas minum madu ni lagi teruk daripada tadi." Nampak? Nabi SAW kata sekali pada lelaki-lelaki ni, "Kamu balik, bagi adik kamu minum madu sekali lagi. Bagi dia makan madu sekali lagi." Kali yang kedua dia balik, dia bagi adik dia makan madu. Kali kedua makan madu lagi teruk daripada yang pertama. Patah balik kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, adik aku lagi teruk daripada tadi." Baru lagi makan madu lagi teruk. Orang Kedah sebut lagi makan lagi lorat. Nampak lagi teruk, lagi lorat, nampak gaya. Nabi SAW kata pada lelaki-lelaki ni, "Kamu balik, bagi adik kamu makan madu sekali lagi." Bagi dia makan madu sekali lagi. 3 kali dah. Dia bagi makan madu kali yang ketiga. Patah balik berjumpa Rasulullah. "Ya Rasulullah, adik aku makan kali yang ketiga lagi teruk daripada yang kedua." 3 kali Nabi suruh bagi makan madu, 3 kali lagi teruk, lagi teruk, lagi teruk. Nampak kan? Akhirnya Nabi suruh pada lelaki-lelaki ni, Nabi kata, "Kamu balik, bagi adik kamu makan madu sekali lagi." Nampak tak? Nabi kata balik, bagi dia makan madu sekali lagi. Nabi tambah sikit lagi. Nabi kata, "Sesungguhnya Allah itu benar, perut adik kamu yang bohong." Nabi kata, "Allah itu benar, Allah itu betul, perut adik kamu yang bohong." Apa maksud di sini? Allah itu benar. Dalam Quran Allah kata madu ni penyembuh. Allah itu benar, perut adik kamu itu bohong. Itu maksudnya. Nampak tak? Hamba Allah ni balik, bagi minum madu kali yang keempat. Minum kali keempat, sembuh. Saya nak bicara di sini bukan nak bicara tajuk madu tu, tapi kita nak sebut di sini yakinnya Nabi SAW dengan madu. Tajuk madu lah, Nabi yakin sebab dia mari daripada Quran.
tajuk madu. Kenapa kita tidak boleh telan sifat bersama-sama kita hari ini? Apa saja yang mari daripada Quran, telan bulat-bulat. Apa saja yang mari daripada hadis, telan bulat-bulat. Apa saja yang mari daripada agama, telan bulat-bulat. Selesai. Hidup dan insya-Allah bahagia. Faham tu macam ni? Lepas tu kita minta tiga orang bersifat yang pertama, sahabat yang pertama Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Selesai. Sahabat yang kedua, dia nak motif pokok. Pukul 12. Kita start tadi pukul 9.30. 10.30 baru seorang. 10.50 boleh kau nak. InsyaAllah sikit ya. Main sekali ni, lepas ni saya tak main lah. InsyaAllah nak. Baik. Sahabat yang kedua, pasangan kepada Sayyidina Abu Bakar. Siapa? Sayyidina Umar. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, muda 12 tahun daripada Nabi SAW. Muda, junior pada Nabi SAW 12 tahun. Kita sebut dalam angka yang mudah macam ni. 12 tahun. Minta maaf, 13 tahun. Kau betul nombor sikit. 13 tahun. Kita bagi contoh mudah macam ni. Waktu baginda SAW lahir, Sayyidina Umar belum lahir. Tak ada di Kota Mekah. Waktu baginda berusia 13 tahun, Sayyidina Umar baru lahir di Kota Mekah. Waktu baginda berkahwin dengan Khadijah binti Khuwailid, Sayyidina Umar masa tu 12 tahun, darjah 6. Boleh nampak tak susunan tu tak? Waktu baginda dilantik jadi Rasul, Sayyidina Umar masa tu 27. Anak muda. Sebab itu Sayyidina Umar cukup kuat lawan Islam masa tu. Cukup kuat lawan Islam. Sehingga ada seorang perempuan sebut, kalau Kaldai ini masuk Islam, ni terima Kaldai ya. Kalau Kaldai ini masuk Islam, Umar belum tentu lagi. Itu bangsa dah. Kalau Kaldai ini masuk Islam, Umar belum tentu. Nak menunjukkan kata kerasnya Sayyidina Umar. Padahal Kaldai confirm tak masuk Islam kan. Kaldai tu confirm tak masuk Islam. Tapi mereka sebut buat perumpamaan, kalau Kaldai masuk Islam, Umar belum tentu. Sayyidina Umar, orang ni buat Tuhan, buat patung Tuhan lah, patung apa, tokong lah. Orang lain buat patung tu dengan batu. Sayyidina Umar buat patung dengan kurma. Dia kepak kurma tu jadi bentuk macam orang, macam Tuhan apa lah, patung berhala tu. Kemudian selesai dia buat patung tu, dia sembah, minta hajat. Semua minta hajat, minta tak dapat. Minta hajat tak dapat. Apa dia buat? Dia gigit tokong. Tu pasal Sayyidina Umar dia makan tokong kan. Hebat Sayyidina Umar. Zaman dia jadi jahat. Tapi takdir Allah Subhanahu wa taala, dia masuk Islam waktu usia baginda 46 tahun. Sayyidina Umar masuk Islam usia 33. Sebab tu kita nak minta sikit. Saya tak sangkut sikit di sini nak. Sangkut sebentar. Ayah-ayah yang ada di sini yang terlibat dalam pengurusan masjid, kita cadanglah walaupun di Selangor ni cukup hebat daripada Pulau Pinang, insya-Allah. Tapi kita sekadar kongsi maklumat. Ayah-ayah, ibu-ibu yang mana terlibat dalam pengurusan masjid, nak tarik mana anak muda mari ke masjid, nak tarik masyarakat mari ke masjid dan sebagainya, kita cadangkan kalau nak tarik yang bawah 40. Matlamat kita tarik anak muda yang bawah daripada 40 untuk mengimarahkan masjid. Target mereka terlebih dahulu, cari mereka terlebih dahulu. Kerana Nabi SAW waktu berdakwah di Kota Mekah, semua Nabi cari yang below 40. Yang mula-mula terima dakwah Islam itu semua yang bawah 40. Saya tengok saya tahu satu ni. Sayyidina Abu Bakar Islam 38. Sayyidina Umar 33. Sayyidina Uthman 35. Sayyidina Ali 10. Zubair bin Awam 15. Talha bin Ubaidillah 15. Sa'ad bin Waqqas 17. Abdul Rahman bin Auf yang kita dengar tokek kaya tokek besar masuk Islam 29. Abu Ubaidah Al-Jarrah 31. Boleh dikatakan sahabat yang awal masuk Islam Bilal bin Rabah, Suhaib bin Rumi dan semua bawah 40. Maknanya di awal dakwah Nabi SAW semua Nabi cari muda-muda.
Hak jenis gigit ni tak betul dia lah. Aku lambat sikit tak apa. Hak jenis kalau pulang ke Pinang dia kata makan mi dengan cara sedut. Dia makan mi kena sedut. Sebab gigi tak ada. Yang jenis tu lambat sikit tak apa. Ajak juga, tapi lewatkan sikit pun tak apa. Tapi yang muda jangan lepas. Boleh dapat dekat tolong selesai. Sayyidina Umar masuk Islam umur 33. Sayyidina Umar okey, selesai tak? Waktu Nabi SAW berhijrah ke kota Madinah, semua sahabat hijrah senyap-senyap. Semua berhijrah secara senyap. Tapi ada seorang sahabat hijrah secara terang-terangan. Siapa dia? Sayyidina Umar. Dia seorang yang buat secara terang-terangan. Dia naik atas kuda dengan anaknya Abdullah bin Umar. Dia pergi di hadapan Kaabah. Dia sebut kepada ni ahli parlimen, masa tu ahli parlimen kota Mekah tu masa tu ramai tu. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, Al-Walid bin Umayyah bin Khalaf, tu semua ahli parlimen kota Mekah tu. Parlimen mereka Darun Nadoh. Dia kata tu kepada pokok ahli parlimen, dia kata siapa di kalangan kamu yang mahu isteri dia jadi janda, anak dia jadi anak yatim, jumpa aku dengan kami. Inni azimul lil hijrah, aku nak keluar berhijrah. Aku nak keluar berhijrah. Siapa di kalangan kamu yang mahu isteri dia jadi janda, anak dia jadi anak yatim, jumpa aku dengan kami. Faham bahasa mudah dia. Siapa nak nanti, jumpa aku dengan kami. Aku nak keluar berhijrah. Seorang pun tak berani halang Sayyidina Umar. Seorang tak berani. Kenapa tak berani Ustaz? Sayyidina Umar kata Syekh Ali Umar dengan Syekh Yusri, tinggi Sayyidina Umar 3 meter. Sini ke ekor tu ada 3 meter. Ini pandangan daripada ulama asal. Tak, 3 meter. Kalau kata tinggi dia 3 meter, dalam kitab Rijal Qaula Rasul Jemaah, dalam kitab Muzammat Islam sebut Sayyidina Umar bila dia berdiri sama tinggi dengan orang yang duduk atas kuda. Orang duduk atas kuda, orang yang menunggang kuda sama tinggi dengan Sayyidina Umar waktu Sayyidina Umar berdiri. Sama. Kalau kata tinggi dengan Sayyidina Umar, kalau kata kita faham tinggi dia macam tu, rakam badan dia macam tu, cuba bayang tengok waktu dia sepak adik dia, waktu adik dia macam mana. Cuba bayang kekuatan sepakat. Kan adik dia baca Quran di rumah, dia balik, dia dengar adik dia baca Quran dia. Cuba bayang tengok kekuatan sepak, kekuatan tamparan. Sayyidina Umar berhijrah. Waktu berhijrah tu, waktu dia beritahu siapa nak isteri jadi anak yatim, isteri jadi janda, anak jadi anak yatim, waktu tu usia dia 40 tahun. Sayyidina Umar berhijrah umur 40. Selesai. Ayah yang pernah dengar cerita, waktu baginda wafat, Sayyidina Umar cabut pedang yang mengamuk habis dah. Siapa kata Nabi wafat, aku banjur. Siapa kata Nabi wafat, aku banjur. Waktu tu usianya 50 tahun. Yang mengamuk 50 tahun. Sayyidina Umar menjadi khalifah, Sayyidina Umar dilantik menjadi khalifah umur 53. Dia memerintah kerajaan Islam 10 tahun 6 bulan 4 hari, dan dia meninggal dunia wafat usia 63. Boleh dapat kan? Sama tu saya kata benda ni kena jarang sebut saja, kita sebut benda kan. Ayah-ayah yang ada di sini minta maaf. Saya apalah kita sebut bilang. Saya rasa di sini semua internet laju, insya-Allah. Semua internet laju, semua ada memiliki akses internet dan sebagainya. Bolehlah kita minta tolong ayah yang buka YouTube. Cuba download cerita Omar. Type di situ UMAR Omar spacebar, type di YouTube MBC di channel Abdullah Negara Arab MBC. Cuba tengok Omar MBC. Ayah boleh tengok dalam tu ada lebih kurang 30 episod cerita tentang Sayyidina Umar. Daripada start dia zaman jahiliyah sampai hari kewafatan. Ayah balik kita minta download. Kemudian tengok. Dia ada subtitle bahasa Inggeris, insya-Allah. Cuma kita nak sebut je lah.
Saya tengok cerita tu banyak kali lah, banyak kali. Sehari satu episod. Kadang kita balik kerja apa dulu di pejabat waktu rehat, kita tengok cerita tu juga. Sebab dibenarkan, pejabat bagi kebenaran. Kita tengok cerita tersebut. Setiap kali tengok, meleleh yang benar. Cuma dalam kisah tersebut, wajah Nabi SAW tak dibuat, wajah Aisyah pun tak ada. Tapi watak Sayyidina Umar tu dibuat. Dan cerita ni diperakui kesahihan dia, kebenaran jalan cerita ni oleh Dr. Yusuf Qaradawi. Dan ni filem ni kerajaan Qatar. Betul kalau boleh download tu tengok. Bagi anak-anak kita tengok zaman dulu, orang zaman dahulu, manusia-manusia yang bawa Islam. Insya-Allah watak yang mereka bawa tu hampir iras-iras dengan watak yang disebutkan dalam kitab tentang pribadi sahabat, tentang gaya sahabat, tentang rupa sahabat. Dia buat lebih kurang. Saya cukup minat kita nak buat cerita bila kita tengok inilah gambaran dulu, inilah gambaran zaman Nabi SAW, walaupun tak tepat setepat-tepatnya, tapi paling kurang dia bagi satu gambaran dalam minda kita. Inilah zaman terbaik. Balik dahulu ada 30 episod. Faham maksud saya? Boleh no? InsyaAllah. Baik, bagi kenal Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Antara kelebihan Sayyidina Umar sikit sebelum kita nak terus sifat Sayyidina Umar ada beberapa benda yang dia bagi cadangan kepada Nabi SAW. Selepas itu turun ayat Quran membenarkan cadangan Sayyidina Umar. Special Sayyidina Umar, dia bagi idea pada Nabi SAW, kemudian turun ayat Quran sama macam idea dia. Dia kata, ya Rasulullah, kan cantik dalam belakang makam Ibrahim ni jadi tempat sembahyang. Kan cantik dalam belakang makam Ibrahim ni jadi tempat solat. Turun ayat Quran selepas daripada itu, wattakhidu min maqami Ibrahim musalla. Jadikan belakang makam Ibrahim ni sebagai tempat sembahyang. Special Sayyidina Umar. Sayyidina Umar jumpa Nabi SAW, ya Rasulullah, tawanan baginda tanya Sayyidina Abu Bakar, wahai Abu Bakar, tawanan Badar ni kita nak buat apa? Ni, hak kena tangkap dalam perang Badar ni kita nak buat apa? Sayyidina Abu Bakar kata, suruh dia kau mengajak anak kita ambil upah. Tanya Sayyidina Umar, ya Rasulullah, anjung kan? Sayyidina Umar, ya anjung kan? Anjung Rasulullah. Turun ayat Quran selepas itu memerintahkan supaya tawanan Badar dibunuh. Ya Rasulullah, kan baik kalau isteri kamu yang bertemu dengan masyarakat ni, isteri kamu yang orang datang bertemu ni, kan baik kalau isteri kamu ni berhijab. Pakai dia lah, dia kata berupaknya, kan lebih baik kalau isteri kamu berhijab. Turun ayat Quran selepas itu memerintahkan isteri-isteri baginda pakai. Wah, ini jadi rumah. Waktu isteri-isteri baginda ada buat sikit macam kita nak pergi apa, muzaharah. Tak puas hati. Isteri-isteri baginda berhimpun tunjuk rasa tak puas hati pada Nabi SAW. Sayyidina Umar bila tahu peristiwa tersebut, dia pergi jumpa isteri-isteri baginda ni. Dia kata terus, dia kata ayat apa? Asa in talaqakunna ayyubdilanna azwajan khairan minkunna. Dia kata mudah-mudahan kamu ni isteri-isteri baginda yang buat akhlak macam ni, mudah-mudahan Allah suruh Nabi SAW ceraikan kamu semua. Dan mudah-mudahan Allah ganti kepada Nabi SAW isteri-isteri yang lebih baik daripada kamu. Itu kata-kata Sayyidina Umar. Dia sebut macam tu. Lepas tu turun ayat Quran dalam surah Tahrim ayat 3. Kalau tak silap saya, balik buka lagi surah Tahrim. Ayat tu turun sebiji macam mana kata-kata Sayyidina Umar. Ayat tu berbunyi, asa in talaqakunna an yubdilanna azwajan khairan minkunna. Kata Sayyidina Umar, baginda bersabda, "Lau kana min ba'di nabiyyan lakana Umar nabiyyan." Kalau selepas itu ada Nabi, Umar ni. Special Sayyidina Umar, special. Sayyidina Umar kalau dia lalu sebelah sini, syaitan lalu sebelah sana. Kalau Sayyidina Umar lalu sebelah sini, syaitan lalu sebelah sana. Syaitan tidak akan lalu jalan yang Sayyidina Umar lalu. Sebab itu ayat boleh faham tak? Sebab itu ayat yang buku kalau main mengaji, tengok ustaz main di sini, dia start untuk balik. Wah. Ustaz mari dulu nak mengajar, dia start untuk balik. Macam apa? Macam
macam ada nampak ya. Wah, mudah-mudahan ada pengajaran. Baik, apa sifat Sayyidina Umar yang kita nak minta dia? Satu, Sayyidina Umar ni seorang manusia yang beramanah dengan harta orang lain. Sayyidina Umar ni seorang manusia yang beramanah, berhati-hati dengan harta orang lain. Dia cukup berhati-hati. Sayyidina Umar pernah duduk di satu tempat nama Jabiyah. Tu kata saya, dia minta pengajian saya banyak cerita orang senang. Sebab kita banyak cerita. Sayyidina Umar duduk di satu tempat nama Jabiyah. Dia pegang pokat ni. Dia kata kepada para sahabat ramai-ramai waktu tu, siapa di kalangan kamu nak tanya buku hakam fiqh, pergi tanya Muaz bin Jabal. Wa man arada an yas'ala 'anil Quran, siapa nak tanya hukum hakam tentang Quran, falyati Ubay, tu pergi tanya Ubay bin Ka'ab. Wa man arada an yas'ala 'anil fara'id, nak tanya hukum hakam fara'id, falyati Zaid bin Thabit, pergi tanya Zaid bin Thabit. Wa man arada an yas'ala 'anil mal, siapa di kalangan kamu nak tanya hukum hakam tentang harta, kalian ini apa mari tanya aku. Berkata Sayyidina Umar, fa inna Allah ja'alani khazanan wa qassaman. Allah jadikan aku ni orang yang pandai jaga harta orang lain, pandai urus harta orang lain. Mula Sayyidina Umar pandai urus harta manusia, harta orang lain dia cukup jaga. Saya bagi satu contoh nak membuktikan kata Sayyidina Umar pandai jaga harta. Cerita tak? Saya cerita. Ya. Sayyidina Umar pernah bergerak ke Baitul Maqdis. Dia naik seekor kuda, pembantu dia seekor kuda di belakang. Naik dua orang pergi jalan. Waktu tengah jalan pada pasir, tengah pada pasir tu, ribut pasir melanda. Sayyidina Umar pakai selendang macam ni. Selendang ni bila dipukul angin, selendang ni jatuh terpelanting ke belakang. Sayyidina Umar yang duduk di atas kuda tu turun daripada kuda, dia berjalan kaki ke belakang, dia pergi sini, dia patah balik, dia naik semula dia. Pembantu dia di belakang tanya soalan, wahai Umar, aku nak tanya kamu, kenapa waktu selendang kamu jatuh sebentar tadi, kenapa kamu turun berjalan kaki ke belakang? Kenapa tak naik kuda? Kenapa tak berjalan naik kuda? Kenapa tak diambil dengan kuda? Jom. Sayyidina Umar jawab, jawapan dia lah. Sayyidina Umar mengatakan, kuda yang aku tunggang sekarang ni, kuda yang aku naik, disediakan oleh kerajaan Madinah untuk membantu aku melakukan urusan di sana. Bukan untuk ambil selendang aku yang itu dia. Kita boleh sampai level tu tak? Boleh. Kita tak boleh cerita lah. Tak boleh sampai nampak tak ada tempat. Kuda yang aku naik ini disediakan oleh kerajaan Madinah untuk bantu aku melakukan urusan di sana. Bukan untuk ambil selendang aku yang itu di belakang. Allah. Pembantu dia di belakang tanya sekali, wahai Umar, kalau begitu kenapa tak suruh aku je pergi ambil? Aku kan pembantu, kamu kan Perdana Menteri, Amirul Mukminin, pemimpin umat Islam, kenapa tak suruh aku je pergi ambil? Sayyidina Umar jawab, kamu dibayar gaji oleh kerajaan Madinah untuk bantu aku melakukan urusan di sana, bukan untuk bantu aku ambil selendang aku yang jatuh di belakang. Sampai tahap tu pun jaga. Sebab tu kita minta sifat ni. Yuk, ayah-ayah dah bekerja di jabatan kerajaan, kita minta tolong, bekerjalah bagi elok. Kita kena ingat nak, perintah pejabat itu perintah pejabat, bukan perintah kita. Janganlah kamu buat perintah pejabat serupa macam perintah kita sendiri. Tak boleh tu. Perintah pejabat, perintah abang pejabat punya sudahlah. Hak peribadi tak boleh, beri waktu pejabat tak boleh, beri dengan perintah pejabat tak boleh. Misi fotostat pejabat, yang tu pejabat punya, kita tak boleh pakai. Telefon pejabat punya, dia bayar bil, kita tak boleh pakai. Untuk peribadi tak boleh. Macam pakai dah ada nampak ya. Kenderaan pejabat punya tak boleh pakai untuk ambil anak sekolah, balik anak, tak boleh. Tapi berapa ramai orang yang bekerja makan gaji, macam itulah yang dia buat.
Bahasa kita sebut tak beramanah. Sama macam isu lah, minta maaf benda ni mungkin sikit je lah. Tapi kita minta kalau boleh tolong dia lah. Ayah-ayah lah yang siap semua pakai macam ni. Minta maaf sahabat tuan lah, dah pakai macam ni. Pokok tu nak lucah dia kat belakang. Lucah handset di belakang. Ustaz, kami cah ni sebab dalam ni untuk urusan kerja. Okey. Okey, urusan kerja tak apa. Tapi kalau urusan pribadi, elektrik tu kita tak bayar. Macam-macam masih buat yang apa dia. Bukan syakit ke sana, tapi hukum hakam seorang kena jaga. Ayah-ayah yang bekerja sendiri yang ni tak ada masalah lah, selesai. Cuma kita nak pesan, bekerja bagi betul, jaga amanah orang. Harta tu harta orang yang diberikan kepada kita, jaga bagi Allah. Siapa yang bekerja di sini bekerja sendiri, ingat jangan ambil musuh. Ingat jangan menipu. Ingat jangan bayar kopi, jangan ambil kopi. Ibu-ibu di belakang yang mana bekerja bagi Allah, yang mana tidak bekerja, kita nak pesan sungguh-sungguh. Sini orang KL minta mana saya tak tahu budaya orang KL. Tapi kami di Pulau Pinang, di Pulau Kedah ni, kadang jenis rumah kampung, jenis orang kampung ni, kadang dia nak makan apa sayur pulang-pulang, nak makan kangkung lama dah orang ni. Dia teringin nak makan kangkung, dia nak ambil 2 kali dan sebagainya. Kadang-kadang dia pergi rumah jiran tu tak ada. Akhirnya apa dia buat? Dia ambil dulu. Dia kata tak apalah, nanti bagi tahu lah. Kita nak sebut kena mencuri. Ambil dulu baru bagi tahu kena mencuri. Faham ke situ cakap? Curi itu nama mencuri. Bagi makan pada anak, masak bagi makan pada suami kita, Allah, tu makan pada curi. Tak boleh. Habis tu Ustaz, kalau kami pergi rumah dia, dia tak ada di rumah waktu tu, jangan ambil. Habis tu tak payah masak Ustaz, masak pada lain. Jangan ambil, tak boleh. Ayah-ayah yang ada di sini yang pegang satu-satu peruntukan, kita minta pegang elok-elok. Amanah tu amanah. Ayah-ayah jadi KKK contoh, turun peruntukan pada kita, bagi pada semua. Jangan pilih geng, jangan pilih guru, bagi siapa yang berhak. Amanah tu. Sebab itu saya mengajak di Pulau Pinang, KL saya tak tahu lah. Saya mengajak Pulau Pinang, saya sebut tu ya. Patutnya orang yang nak jadi adun, nak jadi ahli parlimen, patut kena mengaji dulu kisah hidup Sayyidina Umar. Mengaji dulu cara nak kelola harta rakyat. Kamu jadi adun, kamu jadi ahli parlimen, dalam keadaan kamu tak reti nak kelola harta rakyat, akhirnya kamu sapu harta rakyat untuk kamu menggoni. Betul Bazar? Tunggu. Patutnya kena study dulu sifat Sayyidina Umar, study dulu kisah hidup Sayyidina Umar, study dulu bagaimana Sayyidina Umar mengawal harta rakyat. Baru kamu boleh jadi pemimpin. Ni dah pasal ambil harta rakyat, sapu kat dia saja dengan kroni. Sini tak ada pun dia mandi kat tahu. Sebab tu kita minta hari ni kalau boleh tengok sifat Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Boleh ke no? InsyaAllah mudah-mudahan bersihat. Ya insyaAllah 10.55 dah belajar dah. Ayah hubungan rahmat Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kesimpulan daripada tajuk yang kita bicara pagi ini mudah saja berjalan, mudah dan simple. Yang pertama kita bicara tentang tajuk Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kita melihat tengok satu sifat dia. Apa saja yang mari pada Islam telan bulat-bulat. Tak mau, tak mau, apa tak terbaik. Terima sudah bulat-bulat. Hatta kalau isu hudud sekalipun telan bulat-bulat sudah. Jangan komplain banyak. Satu. Yang kedua, tengok sifat Sayyidina Umar, tolong beramanah, tolong berhati-hati dengan harta orang. Boleh penuh? Mudah-mudahan bersilat. 2 sifat ni keluar daripada masjid, kita sama-sama amalkan insya-Allah. No? Boleh no? 2 selesai. Dan yang terakhir silat sebagai penutup. InsyaAllah selesai no? 2 tajuk tadi selesai. Dan sebagai penutup, yang ni tak ada kena-kena lah dengan tajuk 2 tadi no? Ada satu kata-kata saja kita kongsi sikit. Saja apa masa kata saya pun sekali dah masa kata. Ulama mengatakan min alamati idraku bil dhunub, di antara tanda manusia itu tenggelam dalam dosa yang cukup banyak.
tanda dia banyak dosa. Kamu nak kenal orang itu banyak dosa, ulama mengatakan ada syarah as-sadri, hatinya tidak dicerahkan. Bahasa kampung kita terjemah, dia susah, dia payah, dia malas, dia balok. Balok faham tak? Tak faham balok? Balok ni sama arti dengan malas. Orang pula kena sebut balok, dia malas, dia payah nak buat dua benda. Nak kenal orang banyak dosa, dia payah buat dua benda. Yang pertama sekali, puasa sunat di siang hari. Dia cukup payah nak buat. Dia tahu kelebihan puasa sunat, dia tahu ganjaran puasa sunat, tapi dia payah nak puasa sunat. Satu. Dan yang kedua, dia payah bangun qiyam lail. Tak susah nak cek. Kita nak cek diri ni masing-masing kan Rasulullah. Nak cek diri masing-masing, dosa banyak ataupun tidak. Dua benda tu kita susah buat. Puasa sunat susah buat, qiyam lail susah buat. Tanda dosa kita banyak, cuma kita tak perasan, kita tak sedar saja. Itu. Kadang-kadang nah dia lah. Saya sikit lagi saya pergi dengan seorang guru di Kedah, dia sebut bahasa mudah dia macam ni. Bahasa ni sampai hari saya berasa. Dia bagi contoh misalan tu mudah je. Dia kata kita tidak bangun tahajud waktu malam. Kita ni waktu tahajud kita tidak bangun. Sebab apa? Letih. Kita rasa kita letih, penat bekerja, kita rasa mengantuk, kita rasa macam-macam lah rasa. Jadi kita tak bangun. Okey, selesai satu bab. Tapi dia kata cuba bagi dari satu sudut lagi. Dia kata entah Allah bagi kepada kita ataupun Allah tidak kejutkan kita waktu tahajud tu. Allah bagi kita tak bangun, Allah jadikan kita tak jaga waktu tahajud tu. Dia kata entah Allah tak nak tengok wajah kita waktu tahajud. Bahasa kampung kita sebut entah Allah tak nak wajah kita. Sebab tu Allah bagi kita lena sampai pagi. Waktu tahajud Allah bagi kita tak bangun, Allah buat bagi kita tak jaga. Jadi Allah bagi kita lena. Dia kata entah Allah tak nak tengok kita. Betul tu bagi lena. Celek-celek mata subuh, celek-celek mata subuh. Tuhan tak suka kat kita. Cuba balik lagi hijab ni. Kita rasa kita letih, betul lah kita letih lah. Tapi Tuhan tak suka kat kita. Boleh dapat pun InsyaAllah pada hijab pada kalah InsyaAllah mudah-mudahan. InsyaAllah. Jadi ayah-ayah bunda rahmat Allah SWT sekalian, saya ucapkan juga terima kasih banyak-banyak kerana sudi duduk saya ke masjid Sungai Ramal luar ini. Dan ini first time saya sampai ke kawasan ini. Dan jutaan kemaafan banyak-banyak sebab tapi masa saya agak panjang dan kemudian mungkin penyampaian saya agak kampung sikit lah, ustaz kampung. InsyaAllah. Dan terima kasih banyak-banyak sekali lagi sebab sepanjang saya berkuliah sebentar tadi seorang pun tak lengah. Terima kasih banyak-banyak. Saya cukup berbesar hati. Terima kasih banyak. Jadi cukup sekali itu. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma irzuqna fahma al-mujib wa hifdhal mursalin wa ilhamul malaikatil muqarrabin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa walidina wa arhamhum kama rabbayana صغارا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا ارحم الراحمين